Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik kali ini simple saja berkenaan dengan base map layer. Jadi untuk anda yang menggunakan aplikasi ArcMap, saya akan tunjukkan bagaimanakah penggunaan base map layer ini boleh membantu anda untuk menjadikan layer yang anda paparkan ni dia lebih pantas dari segi paparan zoom in, zoom out, panning dan sebagainya. Okey, cuba kita lihat contoh. Okey, di sini saya ada layer guna tanah. Yang mana di sini saya memaparkan guna tanah ni dengan menggunakan simbol yang agak simple, iaitu just satu simbol warna saja. Bila saya paparkan layer guna tanah ini, anda akan lihat dia punya paparan. Sedikit demi sedikit dia akan view di dalam kita punya data view kita. Tetapi apabila layer guna tanah ni kita classifykan dengan maklumat dengan pecahan lebih detail dan kita paparkan di dalam kita punya data view, anda akan dapati paparannya akan jadi slow sikit lah kan. Nampak tak? Dia draw sikit demi sedikit kan. Sebab dia mengklasifikasikan setiap poligon guna tanah ni berdasarkan apakah maklumat guna tanah yang ada lah. So dari segi performance itu dia ada efek sikit sebab dia nak buat colouring, rendering dan sebagainya lah mengikut pecahan attribute. Okay, jadi semakin besar data anda, semakin lambatlah dia punya paparan tu kan. Benda ni akan memberi kesan contohnya bila anda zoom in lambat kan. Paparannya sedikit demi sedikit macam nampak jerk lah kita punya paparan tu kan. Tersekat-sekat Sama juga bila kita zoom out zoom out lagi kan, anda akan nampak lambat. Jadi benda ni kalau anda nak buat contoh lah kan, anda nak buat presentation kan, ataupun anda nak buat data checking dan sebagainya, kadang-kadang benda ni akan kadang-kadang rasa lambat sangat nak draw benda ni kan. Jadi kadang-kadang bila anda buat presentation dan sebagainya kan, anda mungkin nak supaya bila anda zoom in, zoom out tu anda nak paparan tu dengan lebih cepat, pantas kan, supaya presentation anda akan lebih smooth. Jadi bila berlaku begini, kadang-kadang dia akan beri efek lah kepada kita punya presentation flow. Betul tak? Okay. Jadi di sini saya akan tunjukkan satu solution bagaimana anda boleh mengatasi masalah ini. Iaitu dengan menggunakan satu konsep yang dipanggil anda jadikan layer guna tanah anda ni sebagai satu base map layer. Bagaimana anda nak buat tu? Base map layer ni, dia cara untuk kita nak banner dia adalah dalam anda punya table of content ni, anda right click dekat anda punya data frame name ni, layers ni, and then anda pilih saja new base map layer. So dia akan createkan ada satu nama di sini, new base map layer. Let's say saya namakan base map saya ni base map guna tanah contoh. Okay, and then let's say yang saya buang yang ini, saya tinggalkan yang ni satu saja. Okay, jadi macam mana saya nak menjadikan layer guna tanah ni sebagai base map guna tanah? Jadi saya just ambil layer yang asal ni, saya klik dan saya just drag saja masuk ke dalam ni, ke dalam dia punya base map ni. So dia jadilah satu, dia sekarang ni dah dipaparkan sebagai satu base map layer. Okay, dan anda lihat dia punya paparan ni lebih cepat. Nampak? Cara dia draw cepat. Jadi bila saya zoom balik, bila saya zoom out balik kepada paparan penuh, nampak tak? Dia punya paparan tu pantas. Sebab apa? Sebab base map layer ni, every time kita zoom in, dia akan compute kita punya display extent tu. So the next time kita visit the extent yang sama, dia akan terus recall saja dia punya maklumat zoom in extent tu. Dia tak redraw. Tapi kalau kita tengok, kalau layer yang bukan dalam kategori base map layer, every time kita zoom in, zoom out, dia akan redraw bila dia nak buat rendering. Bila dia nak buat rendering pada kita punya map. Jadi dia jadi slow lah dia punya display tu. Tetapi untuk base map layer dia bukan begitu. Okey, cuba kita lihat
perbandingan speed. Kita test perbandingan speed antara satu map yang ada base map layer, satu lagi map yang bukan kita bina dia layer tu sebagai base map layer. Okey, sekarang kita lihat perbandingannya. Map yang di belah kiri adalah guna tanah di dalam kategori base map layer, manakala map yang di belah kanan adalah guna tanah di dalam kategori bukan base map layer. Cuba anda lihat perbandingan dia punya performance. Untuk map yang belah kanan masih lagi belum habis draw dekat situ. Dia still draw, tapi di belah kiri base map layer dah settle dah dia punya draw tu. Okey, kita tengok pula bila kita zoom level yang pertama. Okey, nampak seperti macam tak banyak sangat dia punya perbezaannya antara map kiri dengan map kanan. Okey, kita pergi zoom level yang kedua, kita zoom in lagi, tengok perbandingannya. Okey, masih nampak macam okey. Tak banyak perbezaan sangat. Okey, kita zoom lagi lebih detail, zoom level yang ketiga. Okey, cuba lihat perbandingannya, tak nampak sangat beza Okey, zoom level keempat. Okey, kedua-duanya nampak macam okey. Okey, acceptable lah. Okey, tapi cuba lihat bila kita back balik to previous extent, anda akan dapati untuk peta yang di belah kanan tu, setiap kali anda back dia punya zoom in, zoom out, anda akan nampak dia redraw dia akan redraw balik. Tetapi map yang belah kiri, bila kita klik saja, terus dia paparkan. Macam seolah-olah kita pejam mata je dah settle dah dia punya draw tu. Tapi map yang belah kanan dia still macam redraw balik satu persatu. Bila kita back kita punya zoom in. Sama juga bila kita zoom full extent ni. Cuba lihat paparan full extent. Pada peta yang di belah kiri dah settle dah. Pantas je. Tapi peta belah kanan masih lagi dia redraw satu persatu balik. Itu perbezaannya kalau kita lihat di sini Okey, sekarang kita akan run semula second round. Kita zoom in, zoom out pada extent yang sama Cuba anda perhatikan map yang belah kiri, base map layer, dia punya paparan akan cepat terus saja dia akan terus papar zoom in je dia akan terus papar apabila kita view pada extent yang kita pernah visit sebelumnya di tempat tu bermaksud apabila kita pernah zoom in pada sesuatu area sebelum tadi, once kita nak pergi balik kepada area yang sama, dia punya computation tu lebih cepat sebab benda tu dia dah save computation display yang sebelum tu tetapi untuk yang bukan base map layer, dia cerita yang sama lah, dia akan redraw balik nampak tak dia punya kelebihan base map layer dekat sini lah. Okey. Okey, itu dia punya kelebihan Tetapi kekurangan base map layer ni pula yang anda perlu take note apabila anda telah jadikan layer tu sebagai satu base map layer, anda tak boleh buat beberapa operasi, contohnya seperti anda nak buat selection kat sini nampak tak? Select by attribute, select by location, select by graphic ni semua dia disable. Anda tak boleh buat carian maklumat menggunakan selection ni. Satu lagi, layer yang telah anda jadikan sebagai base map layer ni, anda tak boleh edit bila anda buat start editing. Nampak tak dia bagi message layers ni no editable layers sebab dia terletak di dalam base map layer. Itu dia punya kekangan kat situ lah sebab tujuan utama base map layer ni hanya untuk improve performance sajalah. Jadi anda gunakan apabila perlu saja Sekiranya anda nak buat balik, contohnya nak buat carian maklumat balik, walaupun carian maklumat di sini tidak boleh anda gunakan, anda still boleh gunakan contohnya button I kat sinilah, identify identify anda boleh klik dekat mana-mana area yang anda nak dan dia akan tunjukkan maklumat lah pop up attribute okey, seperti biasalah macam ni maklumat akan dipaparkan tetapi selection ni tak function sekiranya anda ingin membuat balik selection carian maklumat ataupun anda nak edit balik data ni, caranya bagaimana? Anda just keluarkan saja layer ni daripada base map punya folder ni Caranya macam mana? Klik saja layer tu, drag saja keluar balik.
Okay, drag keluar balik. So dia dah bukan duduk di dalam base map lah. Dia dah duduk di luar. Jadi once dah duduk di luar base map, anda bolehlah buat balik ni, select by attribute. Anda boleh juga buat balik select start editing untuk buat editing. Semua dah boleh jalan lah. Okey, diharapkan anda telah faham berkenaan dengan penggunaan base map layer ni. Semoga ianya boleh membantu anda di dalam anda punya kerja-kerja seharian anda. Sekian, terima kasih.